Jadi dari graf velocity versus time ni kita akan dapat nilai pecutan. Okey. Dari sini juga kita akan dapat something else. Okey. Luas kawasan ni adalah sama dengan jarak. Okey, luas kawasan dekat bawah graf ni adalah jarak. Okey, luas kawasan ni adalah kita akan dapat jarak. Jadi macam mana? Luas kawasan dalam graf velocity versus time adalah bersamaan dengan jumlah masa bersamaan dengan luas kawasan di dalam graf velocity versus time adalah bersamaan dengan jarak objek telah bergerak. Okey, contoh dia. Kalau kita tengok sini, luas kawasan sini okey. Contoh luas kawasan dari T1 hingga T2. Okay, luas kawasan T1 sampai T2. Jadi T1 sini, T2 sini. Jadi kita kena cari luas kawasan sini. Luas kawasan sini, macam mana kita nak cari luas kawasan? Kita kena tahu jarak sini, T1 dengan T2 dengan jarak ni. Paksi Y ni. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita kena buat T2 tolak T1 dapat jarak sini. Lepas tu hujung ni bawah ni kosong. 2 ni tolak dengan kosong. Jadi kita akan tulis sini. Okey. Distance sama juga dengan luas kawasan bawah graf. Jadi sama juga dengan macam mana nak buat T2 tolak T1 over dengan V berapa ni saya buat V2 tolak V0. Awak boleh je nama apa-apa. V0 pun boleh, U pun boleh. Saya letak nama U lah. U. Jadi T2 5, T1 2. 2 tolak 5 tolak 2 bagi V2 ni 2 tolak 0. Yang ni akhir awal. Jadi awak dapatlah nilai dia sini. Jadi 3 bagi 2 1.5 meter. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, settle. Okey. Settle yang tu 2.21 sampai 2.24. 2.21 2.21. Okey. Sampai 2.24. Okey, senang. Force in inclined motion ni kita dah belajar kan? Betul?
Kan? Ni. Kan? Dah. Dah. Okey, dah. 2.23 dah. 2.3. Newton's law ni 22.24 dah kan? Newton first law, second law. Kan? Betul tak? Second ni dah. Jadi dengan kata lain 2.1 dengan 2.2 lah. Okey? Betul? Betul. Okey. Terima kasih dulu. Itu. Okey, yang ni macam biasa sharing is caring, PDF file. Oh. Okey, seterusnya force vector. Sorry. Seterusnya, yang ni adalah merujuk kepada 2.2. Okay. Yang saya akan ajar ni adalah 2.21 sampai 2.2 lah. Jadi kalau kita tengok sini, force vector is a representation of a force has both magnitude and direction. Ni saya tunjuk sini. Force vector ni, force ni dia ada nilai dia magnitude. Vector ni dia ada nilai arah dia. Contohnya, kalau ada force vector dia ada 20 Newton, 20 Newton ni nilai anak panah ni adalah arah dia. Okey. Seterusnya perpendicular yang ni tak apa, nanti saya parallelogram pun nanti saya akan cover, equilibrium pun akan cover, tak usah risau ya. Okey. Resultant force, kombinasi resultant ni bermaksud kombinasi daya lah. Okey. Jadi sekali lagi awak didedahkan dengan benda ni, tiga segi ni, hypotenuse, theta, alpha. Okey, yang ni penting untuk awak ingat ni balik, sebabnya kita akan guna ni sekali lagi ya. Okey, contoh dia untuk theta ni, nampak theta ni, cos theta bersebelahan over hypotenuse. Bersebelahan dia x over hypotenuse. Okey. Ni konsep matematik lah. Sin adalah bertentangan over hypotenuse, y over h. Tangent bertentangan over hypotenuse. Sekejap. I'm watching you. Wow. Can you see me or cannot? Oh. Can you hear my voice or not? Okay. I want to teach. Okay. Okay guys, boleh dengar? Okay, ada. Okay, seterusnya resultant force. Yang ni penting untuk awak ingat. Cara mengira daya jika banyak daya dikenakan ke atas objek. Okay,
Contoh ni yang ni ada kat sini. Mana ni benda ni? Okey, sini ni contoh dia, figure 8. Contoh dia, kalau awak ada satu kotak, kotak ni dikenakan daya, 3 daya. Pertama, daya A ke arah ni, daya B, daya C. C ni adalah daya graviti lah. Okey, daya A nilai dia adalah 3.4 Newton. Ni A, 3.4. Daya B, B ni 9.2 Newton. C ni ke bawah, 9.8 Newton. Okey. Arah dia adalah 161 degree untuk A, B 70, C ni 270. Okey. Arah daya ni dikira daripada mana? Dari arah dia, direction ni, degree ni dikira daripada mana macam ni. Okey. Kalau awak tengok ni, nampak ni paksi rujukan ni? Boleh nampak guys? Jangan lupa subscribe guys. Boleh Okey. nampak. Boleh Kalau tak boleh nampak, boleh tengok streaming saya guys. Malam ni saya akan main Free Fire ya guys. Dengan saya ya guys. Kasih like guys. Kita ada free giveaway guys. Tapi bukan bulan ni guys. Okey. Okey, paksi rujukan sini paksi rujukan. Jadi kalau awak tengok B ni kan, B ni kenapa kita dapat 70 sini 70 degree. Sebabnya daripada paksi ni sehinggalah ke B ni 70 degree. Okey, dari paksi ni ke arrow warna merah ni adalah 161 lah. Okey, nampak ni A. Jadi ni 161. Okey. Macam mana pula dengan C? C ni kan, C ni 270 ni daripada paksi rujukan ni sehinggalah ke bawah ni 270. Jadi awak kena ada paksi rojokan. Okey, merah sudut bagi daya A dari paksi rujukan ni merah. Hijau sudut bagi daya C. Daya C ni daya C. Dia punya sudut rujukan dia warna hijau. Orange sudut bagi daya B. Ni B, ni sudut dia orange. Okey, boleh. Jadi, apa yang kita buat? Kita nak cari paduan daya ni. Cara mengira daya jika banyak objek yang dikenakan atas ni. Cara mengira, paduan daya sebenarnya. Cara mengira paduan daya paduan daya jika banyak daya kena. Okey. Paduan daya. Jadi banyak-banyak daya yang kena kepada box ni. Box ni sebenarnya dia akan bergerak ke arah mana? Dia bergerak ke kiri, kanan ke, atas, bawah ke? Jadi kita kena kira paduan daya. Paduan asmara. Okey. Pertama, untuk mengira resultant force, daya gandingan, step 1, kita kena pecahkan semua daya A, B, C ke daya di paksi X dengan Y. Apa maksud dia? Okey, maksud dia macam ni A, B, C. A kita kena pecah pada paksi X, Y. B, X, Y. C, X, Y juga. Jadi kalau tengok sini, step nombor 1, pecahkan daya bagi A Jadi kalau nampak A sini, nampak ni A. Ni A Ni A. Jadi A ni asal dia macam ni. Macam ni A Jadi saya pecahkan ke atas dan ke tepi. Macam ni. Daya A ni saya pecahkan ke paksi Y, FAY. Saya pecahkan ke paksi X, FAX. Jadi kalau sekali lagi saya ulang. A ni saya pecahkan daya ke arah Y, paksi Y. Yang ni saya namakan FAY, ni Y. Saya pecahkan ke arah paksi X, FAX. Boleh? Okey. Lepas tu,
Awak nampak tak ni? Tiba-tiba ada 19. 19 ni apa maksud dia? 19 ni sudut paksi X ni dengan sudut arah daya A. Macam mana saya dapat 19? Okey, kalau awak tengok ni, paksi A ni, daya A ni, dia daripada paksi rujukan 161 kan? Jadi 161 ni, kalau yang lebih sini ni berapa lebih sini? Nak tahu lebih sini awak kena tolak 180 tolak 161. Jadi awak akan dapat 19 lah. Ni. Sini sudut sini 19. Macam mana dapat 180 tolak 161? Ni 161. Sebabnya separuh bulatan ni 180 180 tolak 161. Jadi awak dapat 19. 19 ni adalah jarak di antara sudut di paksi X ke A. Macam tu Okey. Lepas tu okey. Lepas tu ini penting juga tanda arah ke kanan dan ke atas positif, ke kiri dan ke bawah negatif. Okey, kalau awak tengok sini FAY ni ke atas FAY ni ke atas maka dia akan jadi tanda positif nanti. Okey, FAX ni ke kiri. Ke kiri dan ke bawah dia akan tanda negatif nanti. Nanti saya akan tanda. Okey. Yang ni A tadi saya pecahkan macam ni. Saya lukiskan balik A. Jadi sudut di antara X, paksi X, FAX ni 19. Paksi Y ni sudut dia 71. Macam mana dapat 71? 19 tolak 90. 90 tolak 19 dapat 71 lah. Okey. Ni A tadi. Macam mana kita nak cari sudut daya FAY, daya di paksi Y. Jadi saya akan guna cos 71 sini cos 71. Cos bersebelahan FAY over FA. Ni. Awak dapatlah nilai FAY nanti. Ni FAY sama juga dengan 1.07 Newton. Okey, daya A di paksi Y, FAY ni. Sini FAY ni sini. FAY. Okey, FAY ni saya tanda positif. Kenapa positif? Sebab ni kita dah buat persetujuan ke kanan ataupun ke atas dia positif. Jadi FAY ni ke atas, jadi kita akan tanda positif. Lepas tu FAY ni dah. Jadi kita akan cari FAX. FAX ni ke kiri Jadi FAX ni macam mana nak cari? Saya guna cos Cos 19 bersebelahan ni over hypotenuse. Ni. Cos 19 FAX over A dapatlah macam ni FAX. Jadi FAX ni negatif kerana apa? Kenapa saya letak negatif? Kerana dayanya adalah ke kiri. Ke kiri. Sebab tu saya buat negatif. Okey. Lepas tu, Lopez itu. Okey, awak kalau awak tak mahu guna cos pun tak apa kalau awak boleh guna sin kalau ianya membantu. Tetapi untuk kes ni saya syorkan guna cos lah. Lebih senang lah. Okey, step nombor 3. Pecahkan bagi daya B. Okey, tadi daya A ni dah settle. Kita dah ada AX dengan AY AY Jadi B pula. Jadi A ni sudah settle. B pula. B ni awak tengok saya pecahkan ke daya B ni ke paksi Y, FBY ke paksi X. Ini paksi ni saya tersilap Tak apalah, awak follow je lah Contohnya lah saya buat yang ni saya silap. Yang ni X patutnya Nanti awak boleh betulkan. Yang ni X awak betulkan. Ni X dia orang tak perasan kot ni. Sorry. Yang ni X. Ni Y Okay. Okay, yang ni sini. Ni X, ni Y, ni B. Jadi macam mana saya dapat 70 sini? Jom kita tengok sini.
Ni. Okey. B ni dengan paksi rujukan, B dengan paksi rujukan ni 70. Okey, paksi rujukan ni adalah selari juga dengan FBX. Ni FBX. Jadi FBX ni kita boleh anggap sebagai paksi rujukan lah. Jadi bila FBX ni sama juga dengan paksi rujukan, jadi jarak FBX, jarak sudut di antara FBX ke B ni 70 jugalah. Sebab tu saya dapat macam ni. Ni FBX, yang ni FBY. Okey, macam mana dapat 20? 70 ni tolak 90. Dapatlah 20. Jadi ingat balik tanda arah kanan dan ataupun ke atas positif. Jadi FBX ni akan jadi positif lah sebab dia bergerak ke kanan. FBY ni pun akan positif sebabnya dia ke atas. Okey. Jadi kita akan cari nilai FBX. FBX. Macam mana nak cari FBX? Awak boleh guna cos 70 cos bersebelahan over hypotenuse. Bersebelahan FBX over hypotenuse B lah. 9.2. Jadi awak selesaikan, awak akan dapat macam ni. 3.147. Arah kanan. Arah kanan Ini arah kanan. Okey, positif Okey. B dah. BX dah. BY. BY macam mana nak cari? Awak guna cos juga. Cos bersebelahan FBY over 90. Over 9.2. Jadi FBY over B, FBY 9 bagi 92, cos 20. Jadi awak akan dapat nilai FBY. Okey. Okay. Sorry pada volume. Okey. Pecahan bagi daya C Pecahan daya bagi C. C ada kat bawah ni. Nampak C? Kalau awak perhati C ni, dia sebenarnya tak ada pecahan dia hanya pecahan pada Y saja. X tak ada, dia turun ke bawah. Betul-betul selari dengan Y. Jadi kita boleh anggap oleh kerana daya C adalah parallel selari dengan paksi Y. Jadi C adalah bersamaan dengan FCY. Ni FCY. FCY sama juga dengan C lah. X ni kosong, tak ada. Jadi FCY sama dengan 9.8. Dan negatif ni adalah ke arah bawah. FCX sama dengan kosong. FCX tu kat mana? Ke kiri ni. Tak ada. Dia tak ada. Dia turun ke bawah semua. Jadi sebab tiada daya komponen X. Okey, yang tadi step nombor 1 panjang. Ni step nombor 2. Awak pun buatlah daya A, B, C. Daya di paksi X. A ni paksi X dia keluar berapa? 3.12. Paksi Y ni 1.1. Jadi kita tengok B lah, senang lah. Tengok B. B paksi X dia 3.142 sisi sini. B X dia X Okey, B FBX. FBX. Daya di paksi X nya adalah 3.142. Ni 3.142. Saya tulislah sini. Yang ni FBX. Yang ni FBY. Sorry. Kenapa FB pula? Yang ni AX. FAY. FBX. FBY. FCY. Okay. Jadi awak isi sini. Awak isi macam ni. Lepas tu step 3, cari resultant force. Okey, sini baru awak boleh mencari resultant force. Cari resultant force, paduan daya. Macam mana nak cari? Cari paduan di setiap X, di setiap paksi X dengan Y. Paduan daya di paksi X. Jadi ni adalah summation of X lah. Jumlah tambah semua paksi X. Okey, jadi awak buat ni, sigma ni jumlah daya di paksi X sama juga dengan Fx, jumlah paduan daya pada paksi X sama juga dengan Fx campur Fbx campur Fcx, semua X. Jadi Fax ni minus 3.142 campur Fbx plus campur Fcx kosong. Jadi awak dapatlah nilai ni. Jadi awak dapat nilai negatif. Jadi negatif ni apa maksud dia? X ni, paksi X maksud dia bergerak ke kiri Dia bergerak ke kiri. Negatif
bergerak ke kiri, X negatif. Paduan daya dipaksi Y, sigma Fy. Fy sama juga dengan Fay plus Fby plus Fcy. Jadi awak campur semua. Campur macam biasa, jangan lupa tanda arah dia. Jadi awak akan dapat negatif juga. Negatif 0.048. Jadi dia bergerak ke bawah. Jadi paksi Y ni bergerak ke bawah sebab tu negatif. Okey, ni dia punya hasil paduan daya. Fy ni 0.048 ke bawah. Fx ni 0.068. Mana saya dapat 0.068 di sini. Nampak 0.068 ni negatif. Maksudnya negatif ni dia bergerak ke arah kiri lah. Ni. Fy ni negatif ni maksud dia bergerak ke bawah. Jadi bila awak lukis, awak dah tak perlu letak negatif ataupun positif sebabnya arah anak panah ni menunjukkan dengan jelas dia bergerak ke arah mana. Jadi yang warna kuning ni adalah FR, resultant force. Macam mana nak cari dia? Ni FR, resultant force. Gimana ya? FR, resultant force. Jadi awak kena guna parallelogram ataupun rumus ni lah. Untuk cari FR, awak kena guna FR sama juga Fy kuasa 2 plus Fx kuasa 2. Jadi awak dapat cairan ni dah FR. Ni 0.048 campur 0.08. Kalau awak letak minus pun tak apa, tak mau letak pun tak apa sebabnya bila kuasa 2 dia akan keluar sama je. Jadi bila kuasa 2 kan semua awak dapat 0.83. Jadi resultant force nya adalah 0.83. Jadi kita tahu objek ada kat sini dia bergerak ke bawah ni Sorry. Kotak Kotak ni bergerak ke arah bawah ni. Okey. Tanda arah positif dan negatif tidak perlu diletakkan dalam lukisan kerana arah daya adalah jelas berdasarkan lukisan tersebut. Okey, manakala tanda positif dan negatif perlu diletakkan semasa membuat pengiraan kerana dalam pengiraan kita tak dapat lihat arah. Oleh itu, tanda positif dan negatif akan membantu kita menentukan arah daya di dalam pengiraan. Okey? Apa maksud equilibrium? Keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan bermaksud Fy, Fl. Keseimbangan bermaksud jumlah paduan daya, jumlah total Fx sama dengan kosong, total Fy sama dengan kosong. Bila awak tambah buat proses tadi, awak akan dapat kosong. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey yang ni lepas tu habislah dia kita punya hutang Yang ni ni apa benda motion on graph. Yang ni internet slow lah mau tengok dia punya ni. Send pun walau dah macam MX. Kira. Okey, ada soalan setakat ni? Yang ni resultant force ni result force vector and width
Correction. Okay. Dan Okay. Ada soalan setakat ni? Ada? Okay, saya dah share. Thank you. Next one. Next thing. Okay, tak ada. Jadi untuk test tu, saya pun tu je lah yang saya dapat. Mana ada di test fizik. Jadi fizik. Strength of handwriting tak ada. Dia pun tak ada. Ni bagi ni je. Salam test 2 ni je. SIU ni prefix. Kebanyakan soalan ambil daripada tutorial. Resultant force. Resultant force ada. Ada sebarang pertanyaan. Work and energy. Rumus diberi semua. Baik, Rumus sir. diberi. Stop sharing. Okay, baik Saya memang sentiasa baik Hasan ada. Florin ada ke sini? Ya, tak ada. Florin ada. Florin B. Ha? Florin kelas B. Hasan ada dengan Florin ke? Tak ada. Glory tak Dia ada. mana? Dia tim mana? Kak Cis ke apa? Tengah video call. Oh, video call Sungai. apa? Pura Hasam punya Hasan Okey. Hasan ada soalan nak tanya? Intan ada soalan? Tak ada, sir. Ya. Saya kejap lagi saya nak live streaming dengan anak saya. Jadi kalau saya tak balas teks awak ke awak boleh tanya dalam grup, nanti saya akan balas kemudian. Okey. Kalau ada soalan lah Yes, awak boleh sir. tanya dalam grup Okay. Nak link live Itu stream saja. ke? Okey. Okey, ngam So, pukul 9. formula disediakan tak? Of course baby. Disediakan. Ya, baby. Okey. Disediakan So say hi. exam Hai. buka camp. Real. Nak ke? Saya tak suka nak tengok aurat orang Alamak. Tak payahlah, sir. Arin nak buka, sir. Tapi Arin nak. kita Seorang. akan buat dulu. Saya tak mau tengok aib orang Okey. Saya tidak suka melihat aib orang rambut macam mantu Kak Limah, tak mau Oh, nice. Can join me. Okey, ada soalan? Nak link live stream. Ada. Live stream Okay, you can join here. This is the here. Link copy. Okay. Hanan nak give. Nak give you what you give you get back Can join macam mana? Share. Share. Can share join. Mana? Share balik. Join balik. Can see your face. Dah approve belum? Saya punya anak dia join sekali kelas. Tapi dia guna hotspot saya ni. Yes, really. Maybe they can. Thank you. Hello, we have new student here. Zikri Al-Hakim. Okay, ada apa-apa soalan? Sir. Ya. Esok memang kita buat petang Kalau buat malam tak boleh. Okay, mengikut tu mengikut apa yang kita rancang Okay. Okay. Lepas tu macam ni. Lepas tu nanti saya akan bagi instruction dalam grup. Esok ke. Okay, sir. Sebab bila semua dah jawab,
forward dekat Captain. Captain akan kumpul dan dia akan email dalam dia akan email pada email saya lah. Boleh macam tu? Email Nanti saya akan bagi dia. Sebab saya tak boleh nak set lah apa Google Classroom. Google Classroom dia. Boleh, nanti saya bagi instruction lah esok macam mana. Okay. Saya bawa pun je. Okay, sir. Okay. Jadi selamat study semua. Saya rasa okay insyaAllah. Esok, sebab esok tu okay rasanya. Nanti awak buat lah Discord ke macam mana Pandai-pandai lah. Okay. Okay, jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu Hasan nanti kita salam dekat Florin share the notes tu to Florin Okay, San. Okay, jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Good luck semua tomorrow. Waalaikumsalam. Bye, sir. Bye bye. Terima kasih, sir.